Mas Abu Atililuk, Sumadi Ustanggau, rakan-rakan lama saya, Kit Siang yang juga hadir, Buan Ing, Azizah, pimpinan muda dalam PH, wanita, dan juga pengarah konvensyen yang mencatat kejayaan luar biasa Saudara Nga Komeng. Terima kasih kepada pasukan. Perak ini negeri yang bersejarah. Bila Inggris bertapak, dia mula menawan Perak dengan perjanjian Pangkor 1874. Inggris tawan kerana melaga-lagakan elit politik raja-raja. Inggris tawan kerana melagakan Gihin Haisan dan kelompok Cina, kelompok Melayu. Kelemahan itu menyebabkan penjajah menawan kita. Retorik itu dan naratif itu berterusan. Sampai hari ini, bila orang mau menawan, menjajah, dia mesti pecah belah dan perintah. Sebab itulah kalau betul kita mau merdeka, marhum Burhanuddin Al-Hilmi menyebut, dari robohan kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Dia tak bicara tentang negara, orangnya, yang penting jiwanya. Yang kita nak bangkitkan di kalangan rakyat, dari Perak hari ini, seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak, ialah untuk memerdekakan jiwa rakyat yang mau bebas. Jiwa merdeka bermakna tidak mau dijajah, tidak mau dihina, tidak mau diperkotak-katikkan berdasarkan warna kulit, kaum, budaya atau agama. Allah mengangkat darjat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah mengangkat darjat manusia itu, anak cucu Nabi Adam. Exalted, mengangkat darjat kita. Tidak ada hak kita dengan pengiktirafan Allah SWT mengangkat darjat manusia. Bukan kerja kita untuk menghina orang kerana warna kulitnya atau kaumnya atau kefahamannya. Sebab itu saya berdiri di sini dengan menegaskan semula kesepakatan kita. Kita hanya meneruskan sejarah lampau. Bila kita mengasaskan Pakatan Rakyat ketika itu, pimpinan keadilan Azizah, Saudara Lim Kit Siang, Karpal Singh, masa itu Ustaz Hadi Awang, Mat Sabu. Matlamat kita masa itu ialah mengangkat derajat manusia. Dan kita sejak itu sudah pun capai kesepakatan.
yang disebut oleh Anthony Locke tidak pertikai peruntukan utama dalam perlembagaan. Soal bahasa, soal agama, persekutuan, soal hak keistimewaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebab itu saya katakan jahat sekali orang-orang yang menggunakan nama kaum dan agama untuk memperlekeh dan menghina mana-mana kaum dan menyatakan DAP itu komunis dan menolak perlembagaan negara Malaysia. Saudara, kita mesti bangun dan lawan tetap. Mana boleh negara yang merdeka boleh biarkan tokoh-tokoh agama atau tokoh kaum atau parti untuk menghina mana-mana kaum. Apalagi menipu rakyat. Ramai orang Melayu yang terpedaya dengan penipuan ini. Kalau saya seorang Cina, saya juga rasa luka. Tetapi bedanya apa? Saya orang Melayu. Saya orang Melayu, bangga dengan bahasa saya, bangga dengan budaya saya, patuh dengan prinsip agama saya, dan yakin dengan kebenaran risalah Islam. Tetapi saya juga merasa luka bila saudara saya dihina dan dicerca dan difitnah walaupun dia lain agama dan lain kaum. Saya sengaja bawa ini sebagai mukaddimah kerana saya tidak mahu melihat gerakan kita ini semata-mata isu parti politik untuk rebut kuasa. Ini bukan sandiwara politik untuk rebut kuasa. Ini perjuangan menegakkan kebenaran, memuliakan insan dan mengangkat martabat rakyat Malaysia. Ini bedanya Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Ini bukan concert of the rich and powerful to secure power at all cost, to bribe, insult dan mainkan agenda kaum dan agama. Sebab itu saudara, naratif ini harus jelas di kalangan kita. Kita tidak mampu tewas atau kalah dengan mainan politik jahat ini. Kerana yang sengsaranya bukan keadilan atau DAP atau amanah atau hukum. Yang sengsaranya adalah rakyat pelbagai kaum dan agama di negara kita. Ini saya nak sengaja saya tegaskan supaya kita yakin yang kita nak lakukan inilah selamatkan negara kita. Orang yang rasa kecewa bila dilemparkan dengan bukti, ditelanjangkan mereka dengan fakta, kerakusan kuasa, elit politik yang guna kedudukan mereka untuk memperkayakan diri mereka. Seorang satu keluarga pemimpin dan menteri kayanya bukan puluhan juta, ratusan juta dan berbilion ringgit. Bagaimana dia menangkis? Dengan fakta? Tak mungkin. Dengan alasan? Tak mungkin. Dia akan menyerang dari sudut kaum, warna kulit dan agama. Ini yang berlaku dalam negara kita. Seorang menteri meninggal dunia. Kita tidak tahu sehingga terbongkar di mahkamah, istrinya merebut harta pusaka dengan ibu mertuanya. Ibu menteri dengan isteri menteri berebut, terbongkar kisah. Rupa-rupanya menteri ini yang bicara hidup Melayu, martabat Islam, rupa-rupanya punyai kekayaan 2 bilion ringgit. Kita tidak tahu, hanya terbongkar di mahkamah. Seorang menteri. Bagaimana mungkin ini berlaku?
kerana penyelewengan dan rasuah. Saudara, apa artinya politik dan kuasa? Apa artinya keadilan? Apa artinya Melayu? Ketuhanan Melayu. Bila rakyat Melayu yang majoriti terpinggir dan miskin dan pemimpin Melayu pelahap harta begitu banyak. Kita ada jiran Melayu yang miskin. Di semenanjung tanah Melayu, majoriti yang miskin Melayu. Tapi di kalangan termiskin juga etnik India dan orang asli. Ini tak lagi kita bandingkan dengan golongan suku kaum Penan, Kadazan, Bajau, Dusun, Murut, Bedayuh yang mengalami masalah yang sama. Jadi saudara, saya tekankan ini supaya kita yakin dari parti-parti yang kita wakili ini, yang kita nak selamatkan ialah negara kita dari kebobrokan, rasuah dan penindasan. Mesti ada tekad politik yang cukup kuat. Di beberapa sidang saya suka dengan pidato-pidato kemerdekaan. Soekarno bila merdeka janjikan jambatan emas bagi rakyat yang di bawah jajahan Belanda, merdeka dengan membina jambatan emas, satu negara yang bebas dan rakyat bebas daripada kemiskinan. Janjinya jambatan emas, pidatonya memukau, hasilnya tidak ke mana. Jawaharlal Nehru dalam pidato hebat, Tryst with Destiny, menyatakan dengan detik jam 12 maka sejarah baru dilakar di India. Rakyat merasakan kebebasan, keadilan dan harapan baru bagi mereka. Ada kejayaan, ada kerusakan, ada rasuah, ada faham perkauman yang juga meningkat. Sejarah harus mengajar kita. Bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj almarhum menjanjikan persekutuan tanah Melayu yang merdeka, liberal, demokratik, menjamin kesaksamaan semua bangsa-bangsa. Pada masa itu disebut bangsa-bangsa dalam negara kita. Tanggungjawab generasi kita ialah menterjemahkan idealisme itu dalam kenyataan. Dan saya mau hal ini menjadi tunggak dan tunjang semangat perjuangan kita. Siapa yang tidak tahu tentang rasuah, LCS, 1MDB dan puluhan yang lain? Apa jadi nasib kepada rakyat ini? Pemimpin, Perdana Menteri silih berganti. Hasilnya isteri, anak, menantu kaya raya. Tanpa kecuali. Lihat Pandora Papers. Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan, Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri. Silih berganti, berkuasa dan merebut khazanah negara. Saudara, 19 hari bulan November ini, kita mesti bertekad hentikan kerusakan negara kita. We owe it to our forefathers and mothers. We owe it to our children and our future generations. We must succeed. We must win because we want to affect change in this country. Jadi sebab itu saudara kena yakin dengan hal ini. Masalah rakyat, masalah utama rakyat harga barang,
Bagaimana dalam sebuah negara, gaji dan upah tak meningkat, harga barang terus meningkat. Telur ayam, minyak tak ada. Kalau ada mahal. Bawang putih, bawang merah, cili. Sebut saja. Dia menyiksa rakyat, saudara. Kalau benar kita ini menyuarakan aspirasi dan perjuangan rakyat, kita yang harus bangkit dulu. Kita yang harus membolehkan dulu sebelum ada makna kepada slogan Malaysia dan kita boleh. Kita itu boleh kerana elemen sedar harus bekerja dengan sungguh-sungguhnya melakukan perubahan ini. Bagaimana mungkin kita bebaskan rakyat? Sebut Felda, FGV tipu. Velcra, wang hilang. Mara, wang hilang. Kontrak UiTM, commission. Kontrak elektrik untuk sekolah, termasuk sekolah desa di Sabah, Sarawak pun ada commission. Mat Sabu tak setuju istilah commission. Kerana mana ada commission sampai 180 juta. Ini yang saya sebut dulu. Orang besar, orang kaya, pemimpin-pemimpin ambil puluhan juta, namanya commission. Orang susah, polis, pegawai rendah, ambil RM50, namanya corruption. Commission halal, corruption haram. Kepala otak engkau. Sebab itu sudah kena bawa perubahan ini. Sebut saja tentera. Termasuk bantuan orang miskin. Kalau ikut laporan Ketua Audit Negara, masih ada keterisan. Isu perumahan tidak telah selesai. Janji puluhan ribu, 40 ribu. Umum tiap tahun 60 ribu rumah baru. 200 ribu rumah baru. Ada riba, kos meningkat kerana komisen sangat tinggi. Sudah, kita boleh luahkan ini semua. Tetapi kita mesti jalankan dan laksanakan program. Dan mohon mandat dikembalikan. Tak perlu merintih langkah syaratan dan pengkhianatan. Sekarang ini musim dan masa kita untuk menumpaskan, menghumban pengkhianat-pengkhianat dari politik tanah air. Saudara-saudara, saya mula dengan Perak. Penjajahan Pangko, penjajahan Inggris. Dan hari ini kita lihat di Perak, suatu usaha menyuntik semangat yang baru di kalangan rakyat. Ya, saya salute luar biasa. Bukan saja kehadirannya ramai, semangatnya tinggi. Kalau dipertahankan 1 bulan, saya yakin insya-Allah kita menang dan menang dengan bergaya. Sebab itulah saya merasa juga bertanggungjawab. Guan Eng mengepalai pasukan menawan Pulau Pinang dan bertahan di Pulau Pinang dengan cukup bergaya sehingga sekarang di bawah Chow. Selangor, Saban pilihan raya kita lebih mantap dan lebih kukuh. Negeri Sembilan dengan majoriti kecil, Susah Agung DAP bertanggungjawab untuk meningkatkan majoriti itu lebih besar. Saya mau Perak bersama, maka saya akan terjun dalam politik di Perak ini. Saya tidak memilih belajar dari pengalaman Lim Kit Siang. Tidak memilih kawasan yang mudah
yang menjamin majoriti yang besar. Saya ketua, saya mengapali dan berani untuk merempuh dan tawan Tambun dalam pilihan raya ini. Dan saya mau rakan-rakan di Perak, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, melihat keyakinan kita. Saya bukan tawan kerusi kita yang mudah, tetapi saya katakan, saya mau Perak bersama diangkat martabatnya. Perak akan jadi barisan hadapan perjuangan dan pilihan raya kali ini. Sebab itu saya akan berlabuh di Tambun. Mak Sabu sebut, titah tuanku Sultan Perak. Berulang kali, julung-julung kali dalam sejarah, kita lihat ketegasan tuanku yang sebenarnya bosan dengan sikap kerakusan, gelojoh tokoh-tokoh politik. Malu kita kalau jadi orang politik yang disamakan dengan mereka. Jadi saya nak beritahu dan persembahkan kepada tuanku Sultan Perak bahawa kami sampai di Perak ini sama-sama untuk membersihkan politik negeri Perak ini dari gelojoh yang begitu rupa. Perak punya potensi. Perak punya potensi sehebat Pulau Pinang atau Selangor. Beri mandat kepada Pakatan Harapan. Tawan kawasan-kawasan parlemennya. Dan kita angkat Perak sebagai gergasi ekonomi baru. Perak harus bangkit bersama Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang. Dan diikuti oleh Melaka dan Johor. Sebagai gergasi ekonomi. Rakyat dahagakan pimpinan yang punya dasar ekonomi yang jelas. Menarik pelaburan. Dan jangan disamun oleh pemimpin-pemimpin politik yang memperkayakan diri mereka. Saya yakin insya-Allah. Saya akui sukar. Saya akui bukan medan baru, bukan medan biasa bagi kita. Tetapi saya datang dengan keyakinan untuk merampas Tambun dan negeri Perak. Ya. Walaupun saya tahu tokoh-tokoh besar di Perak pun ada di sini. Jadi saudara, ini kesediaan saya. Tunjuk bahawa tidak mustahil. Kerana kita yakin dengan kesedaran rakyat. Kita tahu dengan nasib rakyat di bawah. Kita tahu upah hidup gaji mereka. Kita tahu harga barang. Kita tahu mutu pendidikan. Kita tahu kemudahan kesihatan. Dan ini kita ikrar insya-Allah kita robah supaya pemimpin-pemimpin jangan guna kuasa mereka untuk memperkayakan diri mereka. Saudara bagi mandat kepada saya ucap terima kasih. Tapi saya nak bagi tahu, kalau mau Anwar jadi Perdana Menteri, jumlah jemaah menteri mesti dikurangkan. Pertama, gaji Perdana Menteri dan menteri-menteri mesti dikurangkan jauh lebih rendah daripada sekarang. Kita bisa bermula dari atas seperti mana peta Cina. Rusak ikan dari kepalanya. Negara ini rusak dengan kepala-kepala pemimpin politik. Sebab itu kita harus mula dari atas. Saudara bagi mandat, saya ucap terima kasih. Tapi mandat kepada Anwar itu mandat dari rakyat. Dan saya mesti buktikan pemimpin mesti pegang amanah membela nasib rakyat. Mesti kemukakan contoh yang terbaik. Rakyat hidup susah. Derita dengan upah yang rendah. Kemudahan anak-anak tak terkawal. Kemudian kesihatan ibu bapa tak terurus. Maka biar saya bagi jaminan di sini. Kalau diizin Allah SWT, 20 bulan saya dinobatkan sebagai Perdana Menteri.
Yang pertama saya lakukan, potong gaji allowance Perdana Menteri itu sendiri. Menteri-menteri saya akan runding kemudian. Tapi untuk Perdana Menteri, saya nak bagi tahu, kalaulah keadaan ekonomi seperti ada sekarang, saya tak sanggup ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Ya. Saudara lihat saya di bagaimana orang hidup di kampung, kawasan nelayan, peneroka kecil, peniaga-peniaga kecil, pekerja kilang. Kita harus kemukakan barisan pimpinan yang kasih kepada rakyat. Dengan cara itu rakyat akan kasih kepada kita. Jadi seperti saya sebut, ini juga dalam falsafah Confucius. Dia kata principle of reciprocity, mesti timbal balik. Keutamaan kita ekonomi. Saya percaya dengan pengalaman Pulau Pinang dan Selangor, mereka boleh bantu Perak untuk mengangkat kedudukan Perak seperti sewajarnya. Tidak hanya dalam keadaan seperti mana sekarang. Ada upaya hanya rebut jawatan. Okey, dia rebut, dia dapat. Dari Mahathir turun ke Muhyiddin. Dia dapat jawatan, tambah menteri. Kehidupan rakyat tak terurus. Dari Muhyiddin dapat Kamail. Menteri bertambah. Penasihat Perdana Menteri bertambah. Nasib rakyat tak ke mana juga. Dasar ekonomi tak menentu. Pelaburan tak datang. Keyakinan tidak ada. Doakan insya-Allah. Dari Ismail sampai kepada Anwar, kita robah landscape politik dan ekonomi negara kita. Saudara, kita mesti yakin. Kita mesti yakin, saudara. Ini yang dikatakan courage of conviction. Keberanian dan tekad karena keyakinan kita. Terima kasih banyak atas kehadiran yang begitu hebat. Terima kasih barisan pimpinan Perak yang membantu. Reformasi! Lawan tetap! Lawan sampai! Pakatan! Pakatan! Kita! Kita! Kita!